Let it bang, bang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid. Harap semua sihat hari ini ya. Saya doakan. Okey, sekarang kita mulakan PDAPR kita dalam buku teks muka surat 101 ataupun 101. Okey. Okey, hari ini kita akan belajar tentang tajuk baru unit 9 yang bertajuk bumi. Okey. Okey, tengok. Ini gambar muka surat 101. Okey. Gambar kelihatan satu keluarga sedang berkelah di tepi sungai, air terjun, di tepi air terjun. Nyamannya udara di sini. Okey. Kalau kamu semua pernah pergi ke tempat air terjun, memang terasa sangat nyaman, segar, okey, seronok. Okey, air dan udara ialah sumber asas kehidupan. Kalau bila sebut sumber asas kehidupan ni, maknanya sangatlah penting kepada manusia dan semua benda hidup. Daripada manakah air ini diperolehi? Itu menjadi satu tanda tanya pada yang tak tahulah dari mana asalnya air diperolehi. Kita nak belajar tentang air pada hari ini. Okey, buka muka surat 102. Okey, inilah jawapan dia. Sumber air semula jadi. Daripada mana bumi ini memperolehi air? Daripada sumber air semula jadi. Okey, mungkin ada setengah murid mungkin dia cakap air daripada air paip dekat rumah ataupun air paip dekat sekolah. Tapi sebenarnya air dari dunia ni datangnya diperolehi daripada sumber air semula jadi. Air yang dekat paip rumah kamu tu pun asalnya daripada sini juga, daripada air semula jadi. Okey, mari kita tengok apakah sumber air semula jadi yang terdapat di bumi. Okey, yang pertama ialah hujan. Titisan air daripada awan turun ke bumi sebagai hujan. Itu salah satu sumber air. Yang kedua pula ialah tasik, kawasan air yang luas dan dikelilingi oleh daratan. Satu kawasan takungan air yang besar, yang luas. Okey, kita panggil dia tasik. Situ juga adalah sumber air semula jadi kepada bumi. Kita boleh peroleh air daripada tasik juga. Okey, yang ketiga, bahagian air masin yang besar pada permukaan bumi, iaitu laut. Apa dia? Laut. Okey, laut, semua pernah pergi laut kan dan tahu, kenal laut. Kawasan dia, air laut ni kawasan dia 70% bumi ni diliputi oleh laut. Besar tak besar kawasan laut ni? Sangatlah besar ya. Okey, yang keempat pula ialah air mata air ataupun mata air. Air mata ialah air bawah tanah yang keluar ke permukaan bumi. Di setengah tempat ya, di tanah, kawasan tanah ni, kalau kita korek ataupun kita masuk dekat dalam tanah tu, kita akan jumpa sumber air. Ini daripada dalam tanah. Air mata air dipanggil mata air. Ini dalam tanah. Kalau kita korek tanah nanti lama-lama kita akan jumpa air. Okey. Ini dipanggil mata air. Okey, yang akhir sekali, biasa ni semua orang pun tahu dan biasa pernah mandi kat sini, iaitu sungai. Hujan turun ke bumi membentuk aliran air yang dikenali sebagai hujan. Asalnya daripada hujan, dikenali sebagai sungai. Dia daripada hujan. Dia ada membentuk aliran lah. Dikenali sebagai sungai. So, kita boleh simpulkan di sini bahawa sumber air semula jadi yang terdapat di bumi kita adalah seperti hujan, sungai, tasik, laut dan mata air. Ada 5 sumber air semula jadi yang awak perlu tahu dalam tajuk ini, iaitu hujan, sungai, tasik, laut dan mata air. Okey, apakah yang akan terjadi jika tiada air di bumi? Ni, cuba kamu fikir sejenak. Apa yang akan jadi kalau air tak ada kat bumi ni? Okey, macam-macam. Kamu akan matilah.
tak ada air kat bumi ni. Bumi jadi sangat panas. Bumi jadi sangat panas. Tak ada hidupan yang boleh hidup kat bumi ni kalau tak ada air ni. Air ni juga sumber kepada minuman kita. Kalau tak ada air, kita tak boleh nak minum. Okey. Boleh ingat ya, itu 5 sumber air tu awak kena ingat dan tahu. Okey. Sekarang kita pergi kepada 105. 105, muka surat 105. Air mengalir. Air mengalir. Lihat, air mengalir dengan banyak. Lebatnya hujan. Air sentiasa mengalir. Sentiasa mengalir. Air ni sentiasa mengalir. Bila hujannya kamu akan nampak semua air akan bergerak. Tak ada air yang bertakung kan. Betul tak? Kecuali kalau berlakunya banjir lah. Itu pun ada sebab tertentu kenapa banjir tu berlaku. Nanti kita akan lihat. Okey. Tahukah kamu apakah arah aliran air mengalir? Mari kita uji. Kita nak tengok macam mana arah aliran air tu. Kenapa air kat sungai tu mengalir? Kenapa air kat mata air tu mengalir? Air hujan tu mengalir. Kenapa? Okey, menyiasat arah aliran air. Ini pun awak kena tahu ya. Awak kena tahu arah aliran air. Okey, ada pewarna makanan, ada bika dan juga ada dulang. Okey, 106. Okey, masukkan 6 titis pewarna makanan ke dalam 205 ml air dan diaduk. Tuangkan air berwarna ke dalam dulang kecil. Letakkan dulang berisi air berwarna di atas meja. Tinggikan satu hujung dulang. Tinggikan satu hujung dulang. Perhatikan keadaan air berwarna yang mengalir di dalam dulang. Lakarkan perhatian kamu. Okey, bagaimanakah arah aliran air yang berwarna terdapat dalam dulang apabila hujung dulang diangkatkan? Bila hujung dulang diangkatkan, maknanya air mengalir dari kawasan tinggi ke kawasan rendah ataupun dari tempat tinggi ke tempat rendah. So, kesimpulan daripada penyiasatan ini, kita boleh kita dapat tahu bahawa arah aliran air adalah dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dari tempat tinggi, air itu mengalir dari tempat tinggi sampai ke tempat yang rendah. Dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Okey. Okey, kenapa kita belajar aliran air? Sebab tu kita kena belajar arah aliran air. Sebab kita aliran air semula jadi tu macam mana pula? Kalau tadi kita buat semua, kita yang angkatkan kan? Sebab tu air tu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau aliran air semula jadi macam mana? Okey, ni muka surat 107. Aliran air semula jadi. Bagaimana pula arah aliran air secara semula jadi seperti air sungai? Tak ada orang nak angkat bumi ni, tinggikan supaya air tu mengalir dari tempat tinggi rendah. Sebab apa air sungai tu boleh mengalir? Sebab air mengalir daripada kawasan tanah tinggi ke kawasan tanah rendah. Sebab tu air sungai tu nampak dia mengalir. Dia sentiasa mengalir, tak berhenti aliran air dia. Sebab air sungai tu dia bergerak daripada kawasan tanah tinggi, bukit dan gunung. Tempat air terjun tu semua kawasan yang tinggi. Kan dia bergerak ke bawah air terjun tu. Okey. Dan terus mengalir ke kawasan dan sampai masuk ke laut. Semua aliran air sungai dan tempat tinggi semua akan bergerak mengalir masuk ke dalam laut. Air sungai dan air terjun mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kemudian air sungai ini akan mengalir ke laut dan akhirnya semua akan mengalir ke laut. Dia akan mengalir ke laut semua akhirnya. Okey. Okey, saya dah sebut tadi kenapa kalau aliran ni air sungai ni disekat. Aliran air disekat. Kalau aliran air disekat, apa yang akan berlaku agaknya? Contohnya kalau longkang dekat kawasan rumah kamu tu, air dia tak mengalir. Akan berlaku pelbagai masalah. Sebab tu air perlu mengalir. Okey. Akan berlaku, yang pertama ialah banjir kilat. Pernah nampak, pernah lihat tak banjir kilat? Kalau air tak mengalir juga, contohnya longkang kat rumah kita, kalau tak mengalir juga, ada sampah ke apa menyebabkan berbau busuk. Dan akhir sekali boleh menyebabkan tempat pembiakan nyamuk. Kalau nyamuk biasa tak apa, tapi kalau nyamuk Aedes bahaya kepada manusia sebab menyebabkan kamu demam dan boleh menyebabkan kematian. Okey, baiklah, itu saja PDPR kita untuk hari ini.
Saya harap semua memahami apa yang kita belajar hari ni. Assalamualaikum.